Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rishad Razin dan untuk pengenalan kepada pembentukan kesepaduan sosial masyarakat pelbagai budaya di Malaysia, kita mestilah tahu bahawa Malaysia ialah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa, budaya dan etnik yang terdiri daripada Melayu, Cina, Iban, Kadazan dan lain-lain. Pembentukan kesepaduan sosial masyarakat pelbagai budaya di Malaysia merupakan satu perkara yang penting untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara terjamin daripada sebarang perbalahan. Dan pembentukan kesepaduan sosial ini merujuk kepada usaha dan strategi yang diambil untuk memastikan keharmonian, toleransi, kelangsungan dan pemahaman antara pelbagai kumpulan etnik, agama dan budaya di dalam negara Malaysia. Kesepaduan sosial juga boleh didefinisikan sebagai kriteria yang penting untuk mengekalkan sesebuah komuniti berada dalam keadaan harmoni dan tiada perbalahan. Hal ini melibatkan langkah-langkah untuk menyatu padukan masyarakat dalam suasana saling menghormati, bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif di dalam komuniti yang berbeza latar belakang budayanya. Dan akhir sekali, langkah-langkah yang telah dilakukan ini mestilah tidak melibatkan apa jua pergaduhan dan salah faham antara komuniti tersebut. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif Fazlan bin Zoimi. Saya akan membincangkan objektif pembentukan kesepaduan sosial masyarakat pelbagai budaya di Malaysia. Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, amatlah penting bagi penduduk untuk menjamin keamanan dan keharmonian hidup. Selain itu, saya akan mengupas apa dan bagaimana kesepaduan sosial dapat dibentuk di dalam negara ini. Adakah ia memberi kesan positif pada masyarakat atau sebaliknya? Usaha untuk membentuk kesepaduan sosial di Malaysia sudah lama dilaksanakan. Antara objektif yang terdapat dalam kajian adalah yang pertama, kepentingan dalam pembentukan budaya di kalangan masyarakat. Kepentingan dalam pembentukan budaya di kalangan masyarakat di Malaysia memainkan peranan yang penting dalam membentuk suasana yang harmoni. Apakah peristiwa 13 Mei 1969 akan berlaku sekali lagi jika keharmonian di antara kaum tidak dapat dipelihara? Untuk mengelakkan peristiwa berdarah itu berlaku lagi, sikap toleransi antara satu sama lain perlulah dipupuk sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini haruslah dititik beratkan oleh ibu bapa untuk generasi akan datang. Yang kedua adalah penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap kepelbagaian budaya. Pentingnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelbagai budaya melalui program-program pendidikan dan aktiviti-aktiviti yang memperkenalkan masyarakat kepada warisan budaya yang berbeza. Pemahaman ini merupakan asas untuk membina sikap saling menghormati antara kumpulan budaya. Ini melibatkan pendekatan terbuka terhadap perbezaan, menghargai tradisi dan kepercayaan orang lain, dan mengelakkan stereotip dan prasangka. Yang ketiga, kerjasama antara budaya. Kerjasama antara budaya adalah salah satu objektif untuk membentuk kesepaduan sosial. Mendorong kerjasama di kalangan masyarakat dan dengan menggalakkan aktiviti bersama. Projek-projek sukarela seperti bergotong royong atau sebagainya yang melibatkan pelbagai kumpulan budaya. Dan acara-acara komuniti boleh membantu memperkuatkan ikatan sosial. Melalui usaha berterusan dan komitmen terhadap objektif ini, masyarakat Malaysia dapat terus berkembang seperti satu entiti yang bersatu padu dan menghargai kepelbagaian budaya yang menjadi kekuatan mereka. Persoalan yang terdapat di dalam kajian adalah untuk mengkaji sejauh mana pelajar Universiti Kuala Lumpur dapat memahami kepelbagaian budaya mempengaruhi kesepaduan sosial, di mana pemahaman ini merupakan asas kepada seseorang untuk membina sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Bagaimana kepelbagaian budaya di Malaysia
memberi kesan terhadap hubungan antara masyarakat yang berbilang kaum dan berbeza agama. Adakah kepelbagaian budaya memainkan peranan dalam mengurangkan konflik antara kumpulan etnik? Persoalan yang kedua adalah untuk mengkaji bagaimana usaha kerjasama antara budaya dapat meningkatkan pemahaman. Apakah dorongan kerjasama antara satu sama lain dapat membantu meningkatkan ikatan sosial? Adakah program antara budaya memiliki kesan positif terhadap bangsa lain? Yang ketiga, apakah kesan terhadap pendidikan dan pemahaman pada generasi muda? Bagaimana sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam memupuk pemahaman dan nilai-nilai budaya di kalangan generasi muda? Adakah generasi muda lebih cenderung untuk menerima perbezaan budaya atau sebaliknya? Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kepentingan pembentukan kesepaduan sosial dalam masyarakat pelbagai budaya di Malaysia, di mana pembentukan kesepaduan sosial ini ada 4 kepentingan. Yang pertama ialah menjaga keamanan negara. Pembentukan kesepaduan sosial merupakan aspek yang penting untuk menjaga keamanan negara, di mana kita boleh kelaskan kepada proses masyarakat daripada pelbagai etnik, budaya, agama dan bangsa dapat meneruskan hidup dalam keadaan yang harmoni tanpa sebarang pergaduhan ataupun konflik antara mereka. Dan menjaga keamanan negara ni bukan sahaja kita titik beratkan kepada ancaman dari luar, tetapi juga perlu dijaga dari dalam. Contoh ancaman yang berlaku dari dalam ialah konflik antara etnik dan agama, korupsi, serangan cyber dan tindakan terorisme. Jadi, kalau semua rakyat Malaysia dapat bekerjasama dan membantu untuk membentuk kesepaduan sosial, semua ancaman di Malaysia dapat dibendung, tidak kiralah sama ada yang datang daripada luar maupun daripada dalam. Dan hal ini dapat memastikan Malaysia mencapai keamanan yang mampan dan rakyat dapat hidup dalam keadaan yang aman. Okey, untuk kepentingan yang kedua ialah pembangunan ekonomi. Pembentukan kesepaduan sosial dalam masyarakat pelbagai budaya di Malaysia dapat memberi impak yang positif kepada pembangunan ekonomi, kerana apabila adanya kesepaduan sosial ini, hubungan harmoni akan terjalin antara masyarakat dan ini akan mewujudkan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi, suasana yang kondusif yang telah dinyatakan, yang telah saya bagi tahu ni, membawa maksud kepada di mana keadaan di dalam Malaysia tidak lagi berlaku sebarang perbalahan dan peperangan. Dan kesan daripada suasana kondusif ni, ia dapat menarik minat dan melahirkan kepercayaan kepada pelabur asing untuk melabur di dalam Malaysia. Jadi secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf ekonomi negara. Okey, untuk kepentingan yang ketiga ialah pendidikan yang berkesan. Pembentukan kesepaduan sosial dalam masyarakat pelbagai budaya di Malaysia dapat menyokong sistem pendidikan yang berkesan di sekolah dan maupun di universiti. Jadi ini kerana kesepaduan sosial mampu mewujudkan sifat toleransi dalam kalangan pelajar yang datang daripada pelbagai budaya dan latar belakang. Jadi dapat memberikan kesan yang positif kepada sistem pendidikan negara kerana mampu memberi pengalaman belajar yang efektif kepada semua pelajar di Malaysia. Okey, kita ambil contoh satu ialah pengurangan kes buli. Pengurangan kes buli merupakan satu contoh di mana kesepaduan sosial telah memberi satu impak yang positif kepada pelajar kerana mereka tidak menyimpan dendam ataupun perasaan yang jahat terhadap pelajar lain yang berlainan bangsa dan agama. Jadi, jika kes buli dapat menurun, pelajar juga akan rasa diterima dan dihormati dalam kalangan mereka dan ini akan seterusnya memupuk semangat untuk mereka menuntut ilmu dengan lebih mendalam. Akhir sekali, kepentingan yang keempat ialah pengurangan diskriminasi.
Pembentukan kesempatan sosial dalam masyarakat pelbagai budaya di Malaysia dapat mengurangkan dan menghapuskan sifat dan pemikiran diskriminasi yang disebabkan oleh faktor agama, budaya dan etnik. Kesepaduan sosial ini juga dapat menjaga hak asasi manusia dengan mewujudkan suasana yang dapat mendukung persamaan dan menolak semua sifat diskriminatif. Jadi, kalau semua rakyat Malaysia mempunyai kesedaran terhadap kesepaduan sosial, penindasan terhadap sesuatu kaum dapat kita elakkan. Sebagai contoh, yang kita ketahui, kaum majoriti di Malaysia memiliki kebebasan bersuara dan kuasa yang lebih tinggi berbanding kaum minoriti. Jadi, kaum minoriti akan cenderung untuk ditindas dan pandangan mereka tidak akan diambil kisah dengan serius oleh pihak berkuasa. Jadi, dengan adanya kesepaduan sosial, ia dapat membantu kaum majoriti dan minoriti untuk saling menyayangi antara satu sama lain dan membasmi sebarang penindasan daripada berlaku. Hai, nama saya Muhammad Amir Hakim dan saya akan menceritakan tentang kajian literatur yang berkenaan pembentukan kesepaduan sosial masyarakat dalam Malaysia. Jadi, apa yang saya telah kaji daripada literatur orang lain ialah yang pertama, penlibatan semua kaum untuk memupuk semangat perpaduan. Berdasarkan literatur tersebut, penglibatan pelbagai kaum dalam semua sektor. Contoh sektor tempatan, organisasi badan berkanun, syarikat swasta ataupun kerajaan merupakan strategi yang sangat penting untuk mencapai integrasi nasional. Usaha ini dapat membantu menyeimbangkan perwakilan semua kaum di dalam kerajaan atau organisasi kerajaan ataupun swasta. Kita juga boleh mempereratkan hubungan melalui sukan seperti bola sepak. Ini dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkuatkan perpaduan di Malaysia. Yang seterusnya ialah sistem pendidikan yang berasingan. Sistem pendidikan vernacular melibatkan penggunaan bahasa etnik dalam pembelajaran seperti bahasa Melayu untuk orang Melayu, bahasa Cina untuk orang Cina, bahasa India, bahasa Tamil untuk orang India. Keberhasilan integrasi dan pemahaman antara murid menjadi cabaran dalam sistem ini. Jadi, kerajaan telah melaksanakan program REMOVE, iaitu program rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Jadi rancangan ini diperkenalkan oleh kerajaan dengan harapan dapat memperkuatkan interaksi dan perpaduan antara pelbagai etnik khususnya dalam kalangan generasi muda. Yang ketiga, iaitu kesepaduan sosial generasi baru masyarakat Melayu melalui sosial media. Jadi generasi muda kini semua mempergunakan internet, iaitu platform sosial media seperti Twitter, WhatsApp, Telegram dan Facebook. Jadi aplikasi tersebut telah memberikan impak positif terhadap masyarakat dalam memperkenalkan dan memperkuatkan perpaduan. Interaksi di media sosial memudahkan berkenalan dengan individu dari berbagai latar belakang. Ini juga dapat mengurangkan kesalahfahaman antara kaum disebabkan kita dapat menukarkan apa-apa pengalaman melalui status dan cerita di Instagram. Selain itu, kelompok dalam WhatsApp memainkan peranan dalam memahami budaya dan adat sesuatu etnik. Dia dapat mengurangkan prasangka buruk dalam masyarakat majmuk Malaysia sebab sekiranya kita tidak mengetahui, kita boleh secara individual bertanyakan adakah ini betul atau adakah ini salah. Jadi kajian literatur yang seterusnya ialah satu bahasa, satu bangsa dan satu negara. Apa yang saya dapati daripada ini ialah bahasa Melayu memainkan peranan yang sangat penting dalam bahasa pemersatuan di Malaysia, merangkumi hubungan antara pemimpin dan rakyat kota dan desa, serta kelas elit dengan kelas bawahan. Gerakan Bulan Bahasa Kebangsaan 2010 menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa utama perpaduan dengan slogannya Satu Bahasa, Satu Bangsa, Satu Negara. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, memiliki implikasi yang besar dalam kepentingan dan dasar kebangsaan, menyatukan rakyat berbilang kaum dan negeri.
Bahasa dan sastra Melayu juga turut menyumbang kepada kelahiran negara yang bersatu dari segi kaum dan wilayah, memainkan peranan penting dalam perpaduan kaum dan integrasi nasional untuk kestabilan sosial dan kemajuan negara. Dan yang terakhir sekali ialah rumah terbuka. Menyambut hari perayaan bersama-sama melalui rumah terbuka. Menyambut perayaan dengan penganjuran rumah terbuka dapat memupuk perpaduan di Malaysia, sebuah negara yang pelbagai kaum. Kita negara yang pelbagai kaum dapat dipupuk perpaduannya dengan rumah yang terbuka. Pelaksanaan konsep ini memungkinkan peluang untuk memahami dan menghargai budaya serta tradisi perayaan yang berbeza antara kaum seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya, Hari Deepavali, Aidiladha, Wesak, Hari Gawai, Pesta Keamatan dan Hari Natal. Rumah terbuka mencipta platform di mana bangsa dan yang berbeza dapat saling belajar dan berkongsi hidangan tradisional. Aktiviti kunjung-mengunjung juga membantu mempereratkan hubungan antara jiran tetangga dan komuniti setempat. Jadi itu daripada saya dan kita akan teruskan dengan terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akmal bin Aminuddin dan kini saya akan sambung dalam kajian literatur. Terdapat beberapa cabaran untuk membentuk kesepaduan sosial dalam pelbagai budaya. Yang pertama dari segi sosioekonomi. Terdapat jurang perbezaan dan pendapatan gaya hidup antara masyarakat atasan dan juga bawahan dalam kalangan bumi putera. Hal ini dapat dikesan dengan lebih jelas pada masa kini berbanding dengan 10 tahun yang lepas. Perkara ini tidak boleh diatasi walaupun terdapat pendekatan untuk memperbaiki ekonomi mengikut kaum tanpa unsur diskriminasi. Malaysia telah mempertontonkan pelancaran ekonomi baharu yang mempunyai dua objektif. Objektif yang pertama ialah melenyapkan golongan miskin dan objektif yang kedua adalah menyusun kembali masyarakat Malaysia yang pelbagai sejak awal 1970. Inisiatif ini telah dilakukan oleh kerajaan iaitu projek menambah baik peluang pekerjaan untuk rakyat yang memfokuskan bidang perindustrian. Demi mencapai projek tersebut, pelbagai projek dijalankan seperti mengadakan rancangan pendidikan dan latihan yang lebih berkesan. Cabaran yang kedua adalah dari segi politik. Malaysia merupakan negara yang aman dan stabil dari segi politik walaupun terdapat kepelbagaian budaya. Namun terdapat sejarah hitam yang berlaku di Malaysia seperti 13 Mei 1969. Namun, semenjak pilihan raya 2008, senario politik kembali stabil dan menunjukkan perubahan yang positif. Di Malaysia, kita mempunyai beberapa parti politik seperti UMNO, PAS, MIC, DAP dan juga MCA. Majoriti kaum Melayu cenderung untuk memilih UMNO dan PAS, manakala kaum Cina dan India menyokong MCA, DAP dan MIC. Setiap parti memiliki hala tuju dan agenda masing-masing untuk memperjuangkan kepentingan etnik mereka. Walaupun begitu, masyarakat Malaysia masih boleh hidup aman dan harmoni. Oleh itu, adalah sukar bagi kerajaan untuk mengekalkan kemakmuran ini sekiranya tiada kesepaduan di antara semua pihak. Cabaran yang ketiga ialah dari segi agama. Setiap agama yang wujud di atas muka bumi ini menyeru agar membuat kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Antara agama yang ada di Malaysia ini ialah agama Islam, Buddha, Kristian, Hindu, Tao, Sikh, Bahai, kepercayaan tradisional dan lain-lain. Melihat artikel 11-1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia iaitu tiap-tiap orang adalah berhak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya tertakluk kepada pasal 4, mengembangkannya. Jadi, pasal tersebut menjelaskan daripada isi kandungan tersebut bahawa umat Islam dan penganut agama lain bebas untuk mengikut dan mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan syarat tidak menyebarkan ajaran tersebut terhadap umat Islam. Untuk mencapai kejayaan dalam membentuk kesepaduan sosial dalam pelbagai budaya,
Usaha perlu diambil oleh segelintir pihak tertentu bagi memastikan kefahaman terhadap budaya kaum setiap agama. Jika perkara ini tidak diambil secara serius, dikhawatiri berlaku kekecohan dan perbalahan antara kaum. Sebagai contoh, isu laungan azan bagi orang Islam, isu harga kelapa naik semasa perayaan Taipusa dan juga isu pencemaran alam sempena perayaan Cimeng iaitu bagi kaum Cina. Seterusnya, dalam metodologi kajian, kumpulan kami hanya guna dua kaedah sahaja, iaitu dokumentasi dan soal selidik. Yang pertama adalah kaedah dokumentasi. Dokumentasi ditakrifkan menurut Dewan Bahasa dan Pusaka, himpunan atau kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kajian atau penghasilan sesuatu terbitan. Okey. Yang kedua adalah soal selidik. Soal selidik ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil questionnaire yang merupakan set soalan yang ditulis bagi tujuan mengumpul maklumat daripada orang ramai atau responden untuk membuat analisa bagi mencapai objektif sesuatu kajian. Jadi dalam metodologi soal selidik, kumpulan kami telah mengeluarkan kepada 23 responden yang merupakan pelajar UniKL dan juga telah dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah maklumat latar belakang dan yang kedua adalah soalan umum bagi mencapai objektif tugasan ini. Okey, secara kesimpulannya, pembentukan kesepaduan sosial masyarakat pelbagai budaya di Malaysia sangatlah penting untuk menjamin keharmonian dan keamanan antara kaum. Malaysia juga telah mencapai kesepaduan sosial pelbagai budaya dengan adanya program-program yang melibatkan kebudayaan sama ada dianjurkan oleh pihak luar ataupun pihak kerajaan. Jadi, saya ingin menyarankan kepada penulis atau pengaji yang akan datang untuk menambah baik kajian mereka adalah dengan menghadiri program-program kebudayaan yang diajukan oleh mana-mana budaya. Hal ini kerana dengan hadirnya diri mereka ke program-program tersebut, ia akan meningkatkan lagi kefahaman, justru memudahkan mereka dalam membuat kajian ini. Sekian daripada kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Saiful. Okey, saya ingin menerangkan dapatan kajian yang kita dapat daripada kursus tersebut. Okey. Pertama, objektif yang kita telah capai iaitu penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap kepelbagaian budaya oleh masyarakat di Malaysia melalui program-program pendidikan dan aktiviti yang memperkenalkan masyarakat kepada budaya yang berbeza. Okey, kita dapat melihat majoriti responden sebanyak 73.9% memilih mengadakan festival kebudayaan sebagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk memupuk perasaan saling menghormati dan toleransi terhadap budaya-budaya yang lain di Malaysia. Kita dapat lihat bahawa mereka bersetuju bahawa mengadakan festival kebudayaan dapat memupuk sikap menghormati antara budaya lain dan masyarakat lain. Aktiviti seperti ini perlu diperbanyakkan lagi untuk memupuk dan memberi kesedaran terhadap pentingnya kepentingan tersebut. Dapatan kajian kedua iaitu objektif kedua yang telah kita capai ialah kerjasama antara budaya untuk memupuk kesepaduan sosial juga telah tercapai. Merujuk rajah tersebut, majoriti responden sebanyak 91.3% bersetuju bahawa kesepaduan sosial antara masyarakat pelbagai kaum adalah kunci utama bagi menjamin keharmonian negara. Okey, kita telah jelas bahawa masyarakat sedar bahawa kesepaduan yang dipupuk dalam masyarakat atau dalam kalangan budaya di Malaysia dapat membantu mewujudkan keadaan yang
harmoni untuk negara Malaysia. Objektif yang terakhir yang telah kami capai iaitu kepentingan dalam pembentukan budaya di Malaysia memainkan peranan yang penting untuk memupuk suasana yang harmoni. Merujuk raja tersebut, sebanyak 69.6% responden mengetahui bahawa mencipta fenomena 13 Mei 1969 bukanlah kepentingan yang kita akan dapat atau kita perolehi apabila pembentukan kesepaduan sosial dalam masyarakat Malaysia dijalinkan. Okey, untuk cabaran tugasan, antara cabaran tugasan yang kita dapat peroleh dalam pembentukan kesepaduan sosial masyarakat budaya di Malaysia ialah perbezaan etnik dan agama. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan pelbagai etnik seperti Melayu, Cina dan India. Perbezaan etnik ini adalah salah satu asbab utama yang telah mencetuskan ketegangan antara kumpulan-kumpulan budaya tersebut. Isu-isu agama juga boleh menjadi punca gesaan terutama dengan adanya kepelbagaian kepercayaan seperti Islam, Kristian, Buddha dan lain-lain. Setiap agama mempunyai pandangan masing-masing serta khilaf tersendiri. Jika tiada sifat tolak ansur dalam diri masing-masing, maka boleh menjadi perbalahan antara kaum di Malaysia ini. Seterusnya ialah cabaran ialah pendidikan dan kesedaran masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin kurang memahami atau mengetahui serta tidak dan menghargai budaya dan kepercayaan masyarakat lain. Ini boleh menyebabkan kurangnya pendidikan dan kesedaran antara kumpulan-kumpulan tersebut. Tidak semua pihak telah didedahkan tentang kepentingan untuk memahami atau menghargai setiap masyarakat atau kepercayaan budaya di Malaysia. Masyarakat sekarang perlu diberi pencerahan akan perkara tersebut demi menjaga keharmonian negara. Akhir sekali ialah perubahan sosial dan ekonomi dalam negara Malaysia sendiri. Perubahan sosial dan ekonomi yang pesat boleh mencipta ketidakselesaan dalam kalangan masyarakat. Tidak semua mempunyai harta yang banyak atau tidak semua mempunyai harta yang sikit. Dan tidak semua golongan masyarakat mungkin dapat peroleh atau menikmati perubahan tersebut. Dan ini boleh mencetuskan rasa tidak puas hati dalam satu pihak dan pihak yang lain. Ada segelintir sahaja yang dapat menikmati dan segelintir lagi tidak dapat.